Ustaz Muhammad Nazri, Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Usul, dan ijazah Sarjana Syariah daripada Universiti Melaya. Beliau juga telah meninggalkan Bank Islam dan menyertai Node Investment Group Dubai. Saya mengucapkan terima kasih bagi pihak IBIM, walaupun sewajarnya pada saya ada lagi seorang wakil IBIM, terutamanya yang mewakili banker betul-betul. Saya ni duduk dalam syariah fraternity, yang dalam syariah governance framework. Saya tidak bertanggungjawab kepada pengarah urusan, tetapi saya bertanggungjawab kepada majlis pengawasan syariah. Jadi I'm not the real banker, tetapi I'm responsible to advise the bank pertaining to syariah. Dan atas dasar tersebut, sebagai suatu masyarakat madani yang kita bertukar-tukar fikiran dan sebagainya, maka saya datang untuk menyahut seruan dengan tajuk yang cukup menarik, Perbankan Islam hanya pada nama. Setelah mendengar pembentangan daripada Dr. Nuarul Hilal tadi, pada bahagian awal yang cukup menarik, dan kesimpulan akhirnya juga ialah kerangka besarnya kita patut pergi kepada BTS, Build then Sell. Suatu perkara yang Persatuan Perbankan Islam Malaysia cukup sokong sejak daripada mula Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi mengumumkan pada tahun 2007 sampailah kepada hari ini, sampailah kepada kami mengadakan suatu offsite meeting bersama Reda, bersama dengan Kementerian Kewangan, bersama Wakil Bank Negara di Melaka pada penghujung bulan Mei yang lalu, dan amat menantikan pengumuman daripada Perdana Menteri dalam bajet yang lalu, tetapi rupa-rupanya tetap tiada, kerana kami pun melihat bahawa BTS lah penyelesaian. Dr. Nurul Hilal tadi menyebut 3 sebab utama: tiada kuasa BTS, tiada whole warranty insurance, non-specific rehabilitation act, yang akhirnya ialah balik kepada kerajaan. Tetapi akhir sekali tuduhan hujungnya balik kepada BBA dan Perbankan Islam. Seolah-olah BBA dan Perbankan Islam itu sahajalah kesalahannya, dengan melupakan faktor terbesar. Dalam fiqh saya dididik dengan disiplin al-hukmu fi syai' far'un an tasawwur. Nak menghukum sesuatu kena melihat tasawur secara keseluruhannya. Di universiti dulu saya mengajar anak murid saya, kalau waktu malam kamu terpeluk satu benda yang besar, jangan cepat kata itu gajah. Kamu tunggu pagi besok dulu, lihat ada kakinya, ada belalainya, ada segala ciri-ciri kegajahannya, baru kamu kata gajah. Begitu juga perbankan Islam. Perbankan Islam bukan hanya pembiayaan perumahan. Perbankan Islam adalah banyak perkara lagi. Facilitate trade activities, cross border transaction, accepting deposit, treasury activities. Kerana kita ada suatu masalah yang sebegini, Allah tak mengajar kita berlaku adil lah kalau terus kita nak buat kesimpulan bahawa the whole Islamic banking is corrupt because of this issue. Jadi kita diajar supaya berlaku adil untuk melihat segala keseluruhannya, dan apa yang berlaku itu saya amat bersetuju memerlukan pembaikan, pemulihan dan sebagainya. Saya balik pada sejarah, tuan-tuan. Kenapa dimulakan dengan BBA di Malaysia ini? Tahun 83 apabila mula Perbankan Islam diwujudkan, dan orang datang ke bank memang dua sebab. Sama ada datang untuk dapatkan cash for personal consumption ataupun to acquire asset. Sama ada nakkan beli kereta, nakkan beli rumah dan sebagainya. Dan kita melihat segala legal constraint, kita melihat segala stakeholders yang ada. Apabila perumahan, bank sendiri tidak duduk dalam redha. Ada persatuan pemajunya yang ada tuntutannya, seperti mana BTS ini antara sebab tak berjayanya kenapa? Antaranya ialah stakeholders utamanya tidak mahu. Kita tahu under current regime, tuan-tuan sekalian, dengan 5% capital, satu pemaju perumahan telah boleh buat projek rumah. Kalaulah the total cost of the housing estate is 100 million, dengan ada 5 million, dapatkan bridging finance 30%, 35%, dan kemudian dapatkan 6% progress claim daripada tuan-tuan yang pergi ke bank dan ambil financing ataupun ambil loan, progress claim, projek itu dia dah boleh jalan.
Tapi kalau buat BTS to complete the house, maka dia perlu ada kekurang-kurangnya 65% modal baru dia boleh jalan. Itulah sebab pemaju enggan untuk melaksanakan BTS. Walaupun sejak daripada tahun 2007 Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi sebut dalam bajet minta dibuat dan sebagainya, dan sekarang dah 5 tahun tuan. Cerita Singapura, cerita Australia, semua tu semua dah dibincangkan. Tapi you can bring the horse to the water, but you cannot force it to drink. So penyelesaian bukan perbankan Islam satu-satunya, tetapi keseluruhannya, termasuk yang paling besar disebut oleh doktor tadi ialah kerajaan. Yang diajar dalam fiqh siasah, at-tasarruful imam 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Pekerjaan pemerintah ke atas rakyat terikat dengan maslahah rakyat seluruhnya. Sama macam bank. Bank ni tuan-tuan, saya ambil bank saya, bank Islam. Business fund kami ada 90% depositors fund. Business fund inilah tuan-tuan sekalian yang digunakan to funding, for funding activities. Cuma 10% sahaja datang daripada pendeposit. Kadang-kadang ada keputusan yang dibuat kerana mengambil kira persoalan ini. Kerangka framework perbankan itu yang besar. Baik itu Imam Al-Ghazali tuan-tuan disebut dengan tegas dalam satu peringatan. Imam Ghazali kata ad-dinu usud was-sultanu harisun. Fama la ussalahu fada'i'un fama la harisalahu famahdumun. Apa agama adalah asas dan pemerintah adalah pengawal dan penjaganya. Apa yang tiada asas baginya, maka dia akan runtuh, dan apa yang tidak ada penjaga baginya, dia akan terabai. Perbankan Islam dengan syariah prinsipalnya yang saya sebutkan tadi, kenapa mula dengan BBA. Kalau tuan-tuan ingat, sebelum BBA, the current practice yang ada, sebelum itu ada suatu ketika di mana bank step into the customer's shoe by way of novation. Sekejap saja dapat dilaksanakan, akhir sekali dah tak nak. Novation macam mana? Customer memang market Malaysia akan pergi berjumpa dengan developer, pergi kepada developer, menandatangani SMP. So the contracted parties are customers and developers. Dan kemudian bank datang untuk menandatangani novation agreement. Dan novation agreement itu diterima oleh ulama atas dasar kontrak bayar tauliyah. Novation agreement whereby the bank comes and novate the position of the customer in the previous agreement. Maksud customer dah tak jadi parti kepada SMP. So sekarang tinggal responsibility of the bank to deliver the house to the customer. Bank kena claim daripada developer dan kemudian deliver to the customer. Sekejap tuan-tuan. Saya tak sempat mengkaji berapa lama, tetapi sekejap sahaja dalam sekitar 2-3 tahun ianya dapat laksanakan. Akhir sekali Rehda kata, kami tak nak terima bank untuk menjadi parti kepada disagreement. Nampak? So bukan bank saya tuan-tuan. Itu saya minta kita framekan supaya jangan jadikan bank scapegoat petang ini. Semata-mata kita kena melihatnya secara total. Kena melihatnya secara total. Termasuk, saya bukan ahli politik, tapi saya berkata di sini, kalau tuan-tuan rasa kerajaan yang ada ni tak boleh nak buat, tuan-tuan cari kerja lain untuk melakukan. Saya pure banker, bukan ahli politik pada petang ini. Pada petang ini, hadirin sekalian, technical fiqh yang disebut oleh doktor tadi saya tak nak ulas lah. Kalau saya ulas jadi lecture syariah pula pada petang ini. Ada gharar la yumkin ihtirazu anhu yang juga patut kita bincang. Yang juga kita patut lihat bahawa kontrak, dalam mana-mana kontrak sekalipun tuan-tuan, konflik dalam kontrak itu perkara lumrah. Kalau kata customer nak saman bank, saman. Saya menggalakkan tuan-tuan. Kerana itu dalam fiqh ada fiqhud da'wah wal bayyinat. Dalam fiqh ada fiqh pendakwaan dan keterangan-keterangan. Kalau tidak, tak perlu ulama
mengatur kitab tentang fiqh pendakwaan, macam mana proses nak pergi ke mahkamah dan juga menguruskan mahkamah. Dia letakkan prinsip yang cukup jelas, al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Kan, orang yang mendakwa dia patut berikan bukti, dan orang yang didakwa dia patut bersumpah setelah daripada dia memberikan counter argument kepada apa yang didakwa oleh pendakwa. Kalau tak perlu ada hakim. Sampaikan Nabi mengingatkan dengan hebat kepada hakim, hakim kamu patut berlaku adil. Sampai Nabi sebut kepada hakim, Nabi kata man ju'ila qadiyan, man istawla qadiyan au ju'ila qadiyan faqad zubiha bighairi sikkin. Siapa di kalangan kamu yang dilantik menjadi hakim atau minta kerjanya jadi hakim, sesungguhnya dia disembelih tanpa pisau, kata Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi nak suruh hakim adil. Ada konflik. Perbankan Islam pun, BBA pun ialah suatu transaksi komersial. Kalau ada konflik, tak berpuas hati, pergi ke mahkamah, kita pergi ke mahkamah. Itu prinsip Islam pun. Nabi pernah mengadili suatu kes yang membawa kepada teori dakwah ta'ajjal yang terkenal, tuan-tuan. Dua orang bergaduh dalam Masjid Nabawi. Seorang menjual barang dengan harga tangguh, katakan 10 tahun ataupun 10 bulan dengan harga 10,000 contoh. Masuk bulan kelima, dia datanglah jumpa dengan kawan tu. Nak buat full settlement. Dia minta diskaun. Sepatut bayar 10 bulan, dia bayar pada bulan kelima dan minta diskaun. Kawan yang jual, dia kata kontrak kita 10 bulan. Yang datang bulan kelima melanggar kontrak, kamu yang langgar kontrak. Aku tak suruh kamu datang bayar bulan kelima. Aku kira 10,000 tu kerana mengambil kira kamu nak bayar 10 bulan. Kawan tu kata, bagilah diskaun, aku datang bayar awal. Bergaduh dalam Masjid Nabi, tuan-tuan. Nabi yang duduk dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha melaung, Nabi kata da'u wa ta'ajjalu. Nabi kata, kamu bagilah diskaun. Satu, kamu percepatkanlah bayaran. Nabi ajar dalam berhutang ada dua prinsip. Nombor satu, kalau kamu berhutang, Nabi ajar supaya percepatkanlah bayar hutang. Itu prinsip. Kerana itu kita orang Islam, tiap-tiap hari kita baca doa, wa na'udzubika min ghalabatid dain. Tuhan, aku minta lindung daripada ditimbun oleh hutang. Tuan-tuan, kalau perlu berhutang, pergilah ke bank Islam, bank mana-mana pun. Kalau tak perlu, jangan pergi. Kalau kita tak perlu, jangan pergi. Kalau kita rasa kita patut ada satu rumah, tak perlu ada rumah nombor 2, jangan pergi cari pasal. Islam tak ajar kita untuk melingkungkan diri kita dengan hutang. Kalau bank tu pun ada to facilitate orang yang memerlukan. Lepas tu datang mengadu kat saya, Ustaz, dah pegawai Ustaz paksa. Kalau pegawai saya paksa dan kamu terima, kamu yang ada weak personality. Kamu yang tak mampu berkata tidak. Kenapa nak disalahkan orang lain? Tak ada orang yang akan saman kamu kalau kamu tak nak. You have a weak personality. Dan jangan point your finger to others. Tak prinsip. Dan Nabi kata bagi diskaun, kata Nabi. Tapi ulama akhirnya sebut istidlal hadis ni. Hadis ni tak pernah kata wajib bagi diskaun. Tapi itu anjuran Rasulullah SAW. Bila orang bayar cepat, bagi diskaun. Tuan-tuan, yang lain-lain itu terlampau teknikal. Saya yang teknikal ni, saya letak frame itu sajalah. Tiada peruntukan tentang projek terbengkalai dalam BBA. Saya maklum setuju. Itu memang kena perkemaskanlah. Kekurangan memang sentiasa ada. Imam Nawawi mengajar kepada kita untuk handle kekurangan bagaimana. Dia kata al-ibratu bi kamalin nihayah la bi nuqsanil bidayah. Hidup ni kita nak jaga kesempurnaan masa depan, bukan nak meratapi kekurangan masa lalu. Tapi apa yang kita lakukan dalam masyarakat sivil, discussion, forum sebegini, ini kita patut teruskan. Dan saya ambil my position dalam bank untuk buat apa yang kami boleh buat. Untuk isu ini, saya yakin dengan pembentangan doktor tadi pun tuan-tuan faham apa lingkungan masalahnya. Bukan BBA, bukan Islamic banking sahaja. The whole system